Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazlini Zawani binti Mazdi selaku Timbalan Presiden Badan Dakwah dan Rohani pada sesi tahun 2020 dan 2021. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang serba sedikit tentang tajuk menegur. Dan sebelum kita kaji apa-apa dahulu, kita perlu tahu mengapa kita sebagai umat Islam perlu saling menegur. Yang pertama, menegur ini adalah satu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, dan mereka menganggap amalan menegur ini adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita mencegah kemungkaran dan kita mengamalkan amar makruf nahi munkar. Yang kedua, saling menegur ini adalah salah satu tanggungjawab antara Muslim untuk memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain juga. Okey, Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran bahawa umat Islam ini adalah golongan yang terbaik kerana disebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Manusia ini dilahirkan untuk menyuruh makruf kepada makruf dan mencegah mungkar, dan antara itulah orang yang beriman kepada Allah. Sungguh hebat bukan janji Allah itu bahawa orang yang mencegah kemungkaran, orang yang menyuruh kepada makruf adalah diri kita sendiri, iaitu umat Islam. Umat Islam, dan itulah tanggungjawab kita dan Allah menjanjikan kita sebagai golongan yang terbaik. Seterusnya, kita perlu tahu peringkat amar makruf nahi munkar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahawa qala Abu Sa'id sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Seperti kita tahu maksud dalam hadis itu, kita mempunyai 3 peringkat amar makruf nahi munkar. Yang pertama ialah biyadih, dengan tangan. Yang kedua ialah mengubah dengan lisan, fabilisani. Yang ketiga ialah kita mengubah dengan hati, fabiqalbi. Baiklah, kita kaji satu persatu. Yang pertama, dengan tangan. Apa maksud kita mengubah dengan tangan? Mengubah dengan tangan bermaksud kita mempunyai jawatan yang tinggi seperti ketua keluarga ataupun timbalan presiden badan. Jadi dengan menggunakan jawatan ini, kita boleh mudah lagi untuk menegur dengan apa? Dengan kuasa yang kita ada. Yang kedua ialah fabilisani. Fabilisani bermaksud dengan lidah. Apa maksud dengan lidah? Maksudnya kita menegur dan menasihati rakan-rakan kita menasihati adik-beradik kita menasihati ahli keluarga kita sendiri dan sebagainya. 3 ialah fabiqalbi, hati. Kita mengubah dengan hati. Maksudnya kita mencegah diri sendiri daripada kita membuat maksiat. Contohnya, anda melihat seseorang membuat kemungkaran dan anda tidak mampu untuk menegur. Jadi anda mampu sahaja untuk mencegah kemungkaran diri sendiri supaya anda tidak berbuat sebegitu. Antara 3 peringkat tersebut, peringkat yang paling sukar untuk dibuat oleh seorang Muslim adalah fabilisani, iaitu dengan lidah. Saya berkata bahawa lidah itu adalah sangat sukar, peringkat yang sangat sukar, kerana dengan menegurlah tanpa kita sedar, perkataan kita tu boleh membuat orang terguris hati dan boleh membenci kita. Seterusnya, sinilah saya ingin membincangkan tentang perkara yang sangat penting, iaitu adab-adab menegur. Adab yang pertama ialah kita perlulah ikhlaskan hati. Ikhlaskan hati maksudnya kita niatkan bahawa apabila kita menegur, niat kita untuk kerana Allah, dan kita ingin mencegah kemungkaran seorang itu kerana Allah, bukan kerana hawa nafsu, bukan kerana kita iri hati dengan kelebihan dia, tapi kita memang ingin mengubah sikapnya. Yang kedua, kita perlu berdoa. Dengan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maksudnya, ya Tuhanku, lampangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan daripada lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Doa ini adalah salah satu doa Nabi Musa apabila dia ingin berdakwah kepada Fir'aun. Setelah kita telah niat, setelah kita berdoa, sewaktu kita menegur, kita perlulah menegur rakan kita perlulah menegur dengan secara lemah lembut. Kerana kadang-kadang hati manusia ini ada yang hati tisu, ada hati yang sangat lemah. Jadi
kita perlu menggunakan kata-kata yang lemah lembut supaya mereka dapat mengerti apa yang kita ingin sampaikan daripada mereka memarahi kita. Akan ada beberapa orang yang akan cakap, aku cakap lepas, tapi hati aku ada taman. Sebenarnya kita tak boleh ambil perkara tu, kita boleh setkan mind kita yang bahawa cakap lepas tu adalah satu perkara yang baik. Tak. Kerana dengan apa yang kita cakap, dengan apa yang kita lihat adalah berdasarkan hati kita. Kalau ada problem dengan apa yang kita cakap dan lihat, kita kena lihat balik hati kita. Adakah hati kita ada problem? Adakah hati kita dah okey? Adakah hati kita sihat? Ada satu kisah bahawa Nabi Muhammad pernah menegur sahabatnya dengan secara lemah lembut. Baiklah, kisah ini berkenaan tentang Muawiyah bin Hakam. Pada ketika itu, sahabat Rasulullah dengan Muawiyah ini solat berjemaah dalam masjid, dan ketika itu ada seorang sahabat Nabi yang bersin ketika solat berjemaah. Apabila bersin, Muawiyah bin Hakam ini pun sebut yarhamukallah. Dengan itu semua sahabat Muawiyah ini memukul tangan dan memukul peha beliau supaya sebagai penanda untuk diam ketika solat berjemaah. Dan selepas habis solat berjemaah, Muawiyah bin Hakam ini pun rasa risau dan rasa khawatir bahawa takut yang Rasulullah ni akan marah, Rasulullah akan benci kepadanya kerana Muawiyah ini telah sebut yarhamukallah ketika solat berjemaah. Selepas solat pun Nabi Muhammad SAW ini berjumpa dengan Muawiyah bin Hakam dan tersenyum tanpa mencaci, tiada mengherdik, tetapi bercakap dengan lemah lembut dengan berkata, sesungguhnya perkataan manusia itu tidak patut di dalam solat berjemaah, sedangkan patut bacaan tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Apa Nabi Muhammad SAW tersenyum dan berkata dengan lemah lembut? Yang pertama, kerana baginda faham bahawa Muawiyah bin Hakam ini baru sahaja masuk Islam dan masih lagi dalam proses untuk meninggalkan semua kejahilannya. Dan kedua, memang sifat Nabi Muhammad SAW seorang yang lemah lembut. Jadi kita boleh ambil iktibar daripada kisah ini supaya apabila kita menegur rakan kita, apabila kita menegur ibu bapa kita, kita bercakap dengan lemah lembut dan tersenyum. Baiklah, adab yang keempat, tadi itu adalah adab yang ketiga, iaitu bercakap dengan lemah lembut. Adab yang keempat, kita perlu berdoa lagi. Berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Dengan doa tadi, kita boleh yakin bahawa Allah akan memudahkan urusan kita. Yang terakhir sekali, iaitu yang kelima, adab yang kelima, cara yang kelima adalah kita perlu bersedia respon daripada orang. Respon daripada orang boleh jadi baik, boleh jadi marah, boleh jadi tiada apa-apa respon. Jadi dengan respon tersebut, kita tidak perlulah kecewa kerana kita lihat balik kepada adab yang pertama, iaitu niat. Niat kita adalah kerana Allah, bukan kerana manusia. Jadi apabila bukan kerana manusia, kita tidak perlu meminta ataupun respon daripada mereka kerana kita yakin bahawa Allah akan bagi ganjaran kepada kita kerana kita telah mencegah kemungkaran mereka. Dan kalau kita rasa kecewa juga dengan sifat manusia yang marah-marah kita dengan apabila kita menegur, kita pujuk hati kita dengan ayat Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maksudnya, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati kerana kamulah orang yang tinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi kesimpulannya, kita apabila kita sudah menegur, kita telah usaha dengan sepenuhnya, kita perlulah bertawakal kepada Allah dan kita kaitkan diri dengan diri kita sendiri. Kita perlu berdoa untuk rakan-rakan kita dan kita perlu berdoa untuk diri sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.